Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dengan saya AA dalam siri perkongsian tips dan teknik pengurusan dan kepimpinan bersama PBT Consultants. Sebenarnya tujuan kami mengadakan siri ini ialah untuk berkongsi sedikit sebanyak tips dan teknik pengurusan dan kepimpinan daripada apa yang kita telah pelajari dan selidiki, dan yang pentingnya daripada apa yang saya sendiri telah alami selama hampir 30 tahun bertugas sebagai pengurus kanan di salah sebuah bank antarabangsa terkemuka di Malaysia. Jadi oleh sebab ini adalah siri perkongsian, kami tidak berhajat untuk mengadakan siri ini sebagai sesuatu yang amat formal. Jadi kita lebih kepada santai, bersembang, berkongsi. Oleh sebab itu saya sangat-sangat mengalu-alukan sekiranya anda ada cadangan tentang topik ataupun subjek pengurusan dan kepimpinan yang anda mahu saya bicarakan pada siri akan datang. Pada episod pertama, kita dah cover topik asas, iaitu apakah fungsi dan tujuan sebenar seorang pengurus. Dan dalam episod pertama juga kita telah bezakan antara pengurus yang biasa-biasa dan pengurus yang hebat. Anda semua kena ingat tu, untuk menjadi pengurus yang hebat, untuk apa juga keadaan, kita mesti menghadapi dua cabaran dan berjaya mengatasinya. Yang pertama ialah sumber yang amat terhad, dan yang kedua ialah keadaan yang sentiasa berubah-ubah. Mana-mana pun, kalau kita lihat syarikat yang berjaya, pengurus yang hebat, dia mesti ada dua elemen ni, di mana dia berjaya mengatasi ataupun mencapai matlamat yang ditetapkan walaupun dalam dua keadaan ini. Untuk episod kali ini, kita akan berbicara tentang dua lagi subjek tentang pengurusan. Subjek penting yang pertamanya ialah apakah pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus, ya, dan yang keduanya ialah apakah kesilapan-kesilapan besar yang mungkin dilakukan oleh seorang pengurus. Sebenarnya pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus ni ada banyak, tapi saya taklah berhajat untuk bagi senarai 1001 pendorong kejayaan. Cuma saya nak cover 5 pendorong kejayaan terbesar seorang pengurus yang selama hampir 30 tahun ini saya lihat merata-rata. Bagi saya, 5 pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus ialah, yang pertamanya, self-direction, iaitu kebolehan untuk mengarahkan dan memotivasikan diri sendiri. Ini pada saya amat penting sebab sebagai seorang pengurus, kita akan berdepan dengan masa-masa yang amat sukar, masa-masa yang cabarannya menggunung, masa-masa yang keadaan sangat kelam kabut. Dan dalam keadaan-keadaan begini, di mana pengikut kita ataupun tim kita akan menjadi resah, gusar dan hilang arah, kita sebagai seorang pengurus dan ketua perlu mempunyai kebolehan untuk memberi arahan yang baik dan memotivasikan tim kita. Jadi bagaimanakah mungkin kita akan melakukannya sekiranya kita sendiri tidak mempunyai kebolehan untuk mengarahkan diri sendiri dan memotivasikan diri kita? Faham kan? Yang kedua ialah people skill, iaitu kemahiran membina perhubungan sesama manusia. Ini juga amat penting, dan golongan manusia yang kita perlu bina perhubungan yang baik ni bukan semata-mata tim kita saja, tapi ada banyak. Itu kita akan cover nanti dalam stakeholders management ataupun pengurusan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengapa membina perhubungan sesama manusia ini sangat penting? Ialah sebab sebagai seorang pengurus ada dua perkara yang perlu kita perolehi daripada pasukan kita. Yang pertama, kepercayaan, trust, dan yang kedua, respect, iaitu hormat. Sekiranya tim kita tidak respect, tidak hormat ataupun tidak percaya kepada kita, kita tidak mungkin akan dapat menjadi pengurus yang baik. Bukan sebab mereka tidak suka kita, tapi sebab kebolehan kita untuk mencapai matlamat kita akan menjadi terhad. Yang ketiga, proses skill, iaitu kebolehan untuk membina proses dan sistem dorongan dan sokongan untuk tim kita. Sebab utamanya ialah apabila kita mempunyai pasukan dan kita memerlukan perkara-perkara untuk dilakukan secara konsisten, tepat dan tuntas, kita perlu kepada proses dan sistem yang baik. Sekiranya tidak ada proses dan sistem yang baik, keadaan akan menjadi kucar kacir. Hari ini buat macam ni, besok buat macam lain. Jadi keputusan atau hasil yang dicapai tidak akan menjadi konsisten.
Yang keempat, communication atau komunikasi. Ini amat penting untuk seorang pengurus, sebab kebolehan ataupun kejayaan kita akan ditentukan juga dengan bagaimana baiknya atau berkesannya komunikasi antara kita dengan pasukan kita dan juga antara kita dengan individu-individu ataupun pasukan-pasukan di luar sana. Dan komunikasi ini meliputi seluruh spektrum, daripada lisan, bukan lisan, pendengaran, penulisan dan sebagainya. Yang kelima, my favorite, ialah accountability, iaitu pertanggungjawaban. Ini pada saya pendorong kejayaan terbesar seorang pengurus, sebab ia bukan saja pendorong tetapi satu karakter ataupun intipati yang mesti ada untuk setiap pengurus dan pemimpin yang berjaya dan baik. Apabila tim kita berjaya, ramai pengurus yang akan mengambil kredit atas kejayaan itu. Maksudnya kejayaan itu dicapai sebab mereka mengurus dengan baik, sebab mereka bijak menyusun atur orang-orang dalam tim untuk mencapai matlamat yang hendak dicapai. Tetapi apabila terjadi kegagalan, tak seramai itu pengurus yang akan mengambil tanggungjawab atas kegagalan itu. Sebab itu kita selalu dengar, apabila terjadi sesuatu kegagalan, pengurus akan menyalahkan tim ataupun menyalahkan sumber ataupun menyalahkan pengurusan yang lain, ataupun setengah mereka menyalahkan cuaca sebab kita tak dapat capai apa yang kita nak capai. Biasa dengar kan? Saya bagi contoh yang paling hampir dengan kita, tim bola sepak. Apabila tim tu menang, apa kata pengurusnya? Pemain telah bermain mengikut arahan dan strategi yang telah saya atur dan mereka mencapai keputusan yang baik. Tapi apabila tim itu kalah, apa selalunya kata pengurus? Pemain tidak bermain dengan baik dan gagal mematuhi arahan saya. Betul tak? Sebab itulah pada saya, accountability atau pertanggungjawaban adalah pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus. So ingat 5 tu ya, pendorong kejayaan terbesar seorang pengurus. Antara banyak-banyak tu, 5 pilihan saya ialah self direction, kebolehan mengarahkan dan memotivasikan diri sendiri; people skill, skill kemanusiaan; communication skill, skill berkomunikasi; proses skill, skill untuk membina proses dan sistem untuk menyokong dan mendorong pasukan; dan akhirnya accountability atau pertanggungjawaban.